Assalamualaikum, salam sejahtera. Sahaja perantar pengurusan kali ini, kami memilih 7-Eleven Malaysia Holdings Sedan Berhad yang telah disediakan oleh ahli-ahli iaitu saya, Muhammad Faizullah bin Mazlan, Nik Muhammad Kamil bin Nik Mustafa, Abdul Hadi bin Abu, Ahmad Amirul bin Makno, Muhammad Amirul Farhan bin Abdul Ghani dan Muhammad Fikri bin Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amirul bin Makno, nombor metrik 290348, Pusat Pengajian Kuantan Pahang. Saya akan membentangkan tugasan kumpulan dalam subjek pengantar pengurusan iaitu BPMN 1013 yang bertajuk 7-Eleven Malaysia Holdings. Pengenalan syarikat. 7-Eleven ialah rangkaian kedai sebenarnya terbesar dunia dengan 44,700 kedai di 16 negara yang mengendalikan franchise dan melesenkan kedai sebenarnya. 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad melalui anak syarikatnya 7-Eleven Malaysia Sendian Berhad ialah pemilik dan pengendali kedai 7-Eleven di Malaysia. 7-Eleven menyediakan pelbagai kemudahan dengan pilihan produk, perkhidmatan yang mesra dan berkualiti tinggi dalam urus niaga. Beberapa negara besar juga mempunyai 7-Eleven seperti Amerika Syarikat, Singapura, Australia dan Indonesia. 7-Eleven ditubuhkan pada 4 Jun 1984 dan telah mencapai kejayaan dalam dunia peruncitan serta menjadi ikon terkemuka selama 35 tahun di Malaysia. Kedai sebenarnya 24 jam di Malaysia ini telah membawa cawangan sebanyak 2,411 cawangan di seluruh negara dengan melayani hampir 1 juta pelanggan setiap hari. 7-Eleven Malaysia Sendian Berhad menjadi anak syarikat milik penuh Berjaya Retail Berhad apabila disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia. Setiap kedai 7-Eleven mempunyai lebih 2,200 SKU termasuk minuman sejuk beku Sloopy yang merupakan jenama utama dan aiskrim rangkaian eksklusif hidangan lembut. Pelbagai produk dan perkhidmatan termasuk pembayaran bil seperti TM, Astro, bil air dan elektrik dan penjualan kad tambah nilai telefon bimbit seperti IDD atau STD. Pada tahun 2009, 7-Eleven memperkenalkan kopi yang dibancuh segar dan minuman panas lain bersama makanan panas yang siap dibungkus untuk dimakan. Semua makanan yang dijual di 7-Eleven disahkan halal dan menjalani kawalan kualiti yang ketat untuk memastikan kesedapan dan kesegaran. Misi dan visi syarikat. Penyataan misi 7-Eleven adalah untuk melayani keperluan pelanggan yang sentiasa berubah secara konsisten untuk kemudahan mereka. 7-Eleven juga memfokuskan kemudahan yang memenuhi keperluan pengguna. 7-Eleven telah membangunkan nilai yang melengkapkan kenyataan misi mereka. Hal ini kerana 7-Eleven akan hadir untuk menerapkan nilai-nilai untuk mencapai kenyataan misi mereka. Berikut adalah misi dan visi syarikat. Misi, kami berusaha untuk memahami keperluan pihak berkepentingan dan syarikat akan membuat keputusan yang terbaik. Memudahkan, kami berusaha untuk memudahkan orang ramai untuk meningkatkan keberkesanan sebagai penyelesaian bagi kami. Menyelesaikan, kami mencari cara untuk menyelesaikan isu yang menghalang kami daripada menyampaikan nilai kepada mereka. Menyambung, kami berkomunikasi untuk menguruskan jangkaan orang dengan cara yang paling berkesan. Visi 7-Eleven Malaysia ialah menjadi peruncit kemudahan terbaik. Visi mereka berikan adalah terlalu luas kerana terbaik boleh ditafsirkan sebagai samar-samar, walaupun mereka menyatakan apa yang mereka mahu menjadi pada masa hadapan. Ia bagaimanapun agak samar-samar serta jenis perkhidmatan yang mereka sediakan kepada pengguna. Visi yang dicadangkan menjadi peruncit kemudahan terkemuka untuk Malaysia, menyatakan kedudukan pasaran yang ingin mereka capai serta menangani masalah keperluan pengguna, melakukan apa yang ingin dicapai pada masa hadapan. Produk dan servis syarikat. 7-Eleven dimiliki oleh 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad. Mempunyai lebih 2,200 kedai di seluruh negara dan mempunyai hasil jualan
sebanyak RM2.1 bilion dari laporan tahunan 2016. Kedai pertama dibuka pada tahun 1984 di Bukit Bintang dan masih beroperasi sehingga kini. Beroperasi sehingga kini kerana kesetiaan jenama yang kukuh, asas pelanggan yang besar dan kualiti produk yang tersendiri. Memenangi beberapa anugerah untuk kesetiaan jenama yang kukuh dan strategi pemasaran yang cemerlang sejak beberapa tahun yang lalu. Terkenan dengan produk popularnya yang dikenali sebagai Sloopy dan Big Gulp kerana mempunyai rasa yang unik dan pilihan perisa yang berbeza. 7-Eleven telah mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju kedai mudah beli nombor 1 Malaysia. Kebanyakan kedai dibuka di lokasi kawasan perumahan, pusat beli belah dan stesen minyak yang mempunyai pangkalan pelanggan yang ramai. Mengeluarkan produk sendiri iaitu keripik kentang, air mineral, pemeti api dan aksesori yang lain serta meletakkan produk tersebut di hadapan pintu sebagai produk terbaharu. Menawarkan perniagaan franchise kepada usahawan tempatan yang berhasrat untuk menubuhkan perniagaan pertama mereka. Dengan ini juga 7-Eleven membuka peluang perniagaan kepada pelanggan perniagaan. Kos franchise sebanyak RM250,000 yang jauh lebih rendah berbanding pembukaan franchise McDonald dan Subway. 7-Eleven juga membuka peluang kepada vendor yang berminat untuk menjual produk mereka di 7-Eleven. Terima kasih Ahmad Amirul. Nama saya Muhammad Amirul Farhan bin Abdul Ghani, nombor metrik 290388. Pembentangan seterusnya adalah pesaing utama 7-Eleven. Walaupun 7-Eleven Malaysia Holding Berhad pada masa ini merupakan peneraju utama industri kedai sebenarnya kerana menduduki 80% dalam pasaran, terdapat persaingan yang semakin meningkat kerana dua syarikat utama lain bersaing dengan 7-E Malaysia. Mereka adalah Menus.com dan FamilyMart. Sejak penubuhan Menus.com pada Disember 1996, Menus terus berkembang maju dari gerai sebuah tunggal seluas 200 kaki persegi kepada rangkaian kedai runcit terbesar di Malaysia. Sehingga Jun 2020, Menus mempunyai lebih daripada 530 cawangan. Selain mengendali jenama tunggalnya, Menus, kumpulan ini juga mengendali kedai WH Smith di Malaysia sebagai rakan usaha sama dengan WH Smith Travel yang merupakan salah satu peruncit terkemuka di United Kingdom. Usaha sama dengan WH Smith Travel Limited mengendali kedai sebenarnya terkenal yang khususnya dalam aksesori perjalanan pada 2012 untuk bersama-sama menubuhkan WH Smith Malaysia yang berhad adalah bukti penerimaan dan pengiktirafan nama Menus.com di luar negara. Menus hari ini merupakan pemain yang diiktiraf dalam sektor kedai sebenarnya dengan rangkaian lebih daripada 380 kedai dan Menus.com merupakan jenama terkenal di dalam serta luar negara. Seterusnya ialah FamilyMart. FamilyMart ialah rangkaian kedai sebenarnya kedua terbesar di dunia dengan lebih 17,500 merentasi pelbagai pasaran di seluruh dunia. FamilyMart ialah rangkaian kedai sebenarnya antarabangsa yang sebenarnya merupakan kedai sebenarnya jenama Jepun yang diasaskan pada tahun 1981. FamilyMart menyediakan makanan yang lazat yang berkualiti dari ladang ke meja dan daripada bahan mentah kepada makanan sedia untuk dimakan di kedai. FamilyMart menggunakan deria yang tajam serta mengesang permintaan pelanggan dan membangunkan model kedai baharu yang boleh memenuhi setiap segmen pasaran. Dalam menghadapi populasi yang semakin matang, FamilyMart kini memperluaskan jangkauan kedai hybridnya daripada makanan hasil dan Let's Cafe ke dalam perkhidmatan gaya hidup juga. Terima kasih Amirul Farhan. Hai, saya Mak Fikri bin Omar, nombor metrik 290188. Seterusnya ingin membentangkan mengenai trend-trend dan isu utama terkini 7-Eleven. Trend-trend 7-Eleven ni mula menunjukkan trend-trend yang baru digunakan dalam perniagaan untuk mendapat hasil keuntungan yang berlipat kali ganda dalam pada masa yang sama berdaya saing dalam dunia pasaran perniagaan. Terdapat beberapa trend terkini yang berlaku dalam 7-Eleven. Antaranya ialah 7E mula mewujudkan satu aplikasi di mana pada zaman yang serba moden ini yang kita tidak ketinggalan daripada
arus permodenan dunia, 7-Eleven mula mewujudkan satu aplikasi di mana mudah untuk kita membuat sesuatu urus niaga, di mana ia lebih menjimatkan masa dan menjimatkan tenaga. Aplikasi ini juga lebih mudah untuk kita membuat pesanan dan secara tak langsung ia lebih mesra pelanggan. 7-Eleven juga mewujudkan satu perkhidmatan yang mana memudahkan untuk kita membuat urusan pembelian top up, pembayaran bil utility, tambah nilai touch and go, yang mana ia akan memudahkan urusan-urusan dan sekaligus kita tak beratur panjang dan tidak mengambil masa yang lama dalam melakukan sesuatu urusan seharian. Walau bagaimanapun, 7-Eleven juga menerima isu-isu utama di mana selepas kita menghadapi pandemik COVID-19, masa operasi 7-Eleven mula berubah di mana daripada urus niaga dilakukan dalam masa 24 jam telah bertukar kepada 16 jam sahaja dalam sehari. Jadi ini merupakan satu arahan daripada kerajaan yang mana untuk mengelakkan daripada penularan virus COVID-19. Seterusnya, isu utama yang dihadapi oleh 7-Eleven di mana mendapat satu kritikan mengenai pengambilan pekerja warga asing yang berlebihan, di mana kekurangannya pekerjaan yang diterima daripada orang tempatan dilebihkan kepada warga asing yang mungkin lebih kepada penjimatan dari segi pembayaran gaji pekerja. Kekuatan ialah keistimewaan, kelebihan atau kebolehan yang dimiliki oleh syarikat itu sendiri. Merujuk kepada syarikat 7-Eleven yang menjual pelbagai barangan dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang luas dalam bidang perujitan, 7-Eleven juga menawarkan harga yang rendah dan berpatutan dengan pelbagai pilihan barangan. 7-Eleven juga merupakan kedai runcit yang menawarkan perkhidmatan selama 24 jam dan membolehkan pelanggan membeli barangan kehendak mereka pada bila-bila masa. Yang pertama, pentadbiran yang teguh. Dalam aspek pentadbiran pula, setiap pekerja di 7-Eleven telah diberikan tugas dan peranan masing-masing dengan penuh tanggungjawab supaya perniagaan berjalan lancar. Pekerja merupakan aset paling utama dan menjadi kekuatan kepada 7-Eleven. Selain itu, pihak pengurusan yang berdedikasi dan berkompetitif serta tahu ada tuju yang ingin dicapai oleh 7-Eleven. Seterusnya, yang kedua, penawaran harga yang berpatutan dan kompetitif. 7-Eleven menetapkan harga yang berpatutan dan mampu dibayar oleh pelanggan serta mengikut harga pasaran. Harga yang kompetitif serta berdaya saing dalam pasaran. Strategi yang digunakan oleh 7-Eleven dengan menetapkan harga yang murah bagi setengah barangan menggalakkan pelanggan membeli barangan di 7-Eleven. Yang ketiga, lokasi yang bersesuaian dan strategi. Lokasi 7-Eleven yang sangat sesuai dan strategi bagi perniagaan perujitan kerana terletak di tengah-tengah pusat bandar serta dikelilingi pejabat kerajaan dan swasta, hotel, kawasan perumahan serta sekolah. Dengan konsep kedai 24 jam dalam 7 hari seminggu, 7-Eleven akan sentiasa mempunyai pelanggan. Dan yang keempat, barangan yang berjenama dan berkualiti. 7-Eleven meneliti barangan yang dijual di setiap kedai 7-Eleven dengan menawarkan barangan yang mempunyai jenama dan kualiti kepada pelanggannya. 7-Eleven juga turut menawarkan barangan keperluan 7-Eleven sendiri yang berkualiti setanding dengan barangan berjenama yang lain serta harga yang lebih murah. Seterusnya, kelima, interaksi dan layanan mesra pelanggan. Dengan perkembangan teknologi semasa di mana ia turut beroperasi secara atas talian dan memudahkan pelanggan membuat pesanan dan membeli barang dengan hanya menekan klik di laman web. Pelanggan bukan sahaja dapat membeli barang, tetapi pelanggan juga dapat membuat kritikan supaya ia dapat menambah baik perkhidmatan. Secara tidak langsung, 7-Eleven dapat berkomunikasi
dengan pelanggan dengan lebih dekat dan mesra. Dan terakhir yang keenam, perancangan pemasaran yang proaktif. 7-Eleven juga menjalankan perancangan pemasaran yang proaktif dan sesuai dengan pelbagai situasi semasa dan sentiasa berubah mengikut keadaan ekonomi semasa. 7-Eleven juga memfokuskan pembangunan sumber manusia yang merujuk kepada kepakaran ilmu, pengetahuan serta pengalaman kepada semua ahli syarikat bagi memenuhi kehendak pasaran. Seterusnya adalah kelemahan. Kelemahan merupakan faktor dalaman yang dihadapi oleh sesebuah syarikat yang merangkumi cabaran dalam menghadapi pesaing dan kurang kemampuan dalam menguasai pasaran, kepakaran dan sumber. Dengan adanya kelemahan syarikat dan akan menjadikan cabaran kepada syarikat menunjukkan prestasi yang cemerlang dan berdaya saing dalam bidang yang diceburi. 7-Eleven juga mempunyai beberapa kelemahan, antaranya merangkumi kos operasi yang tinggi disebabkan oleh kadar pusing ganti pekerja keluar masuk yang kerap. Disebabkan ini, syarikat terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk memberi latihan kepada pekerja baru. Serta proses pengambilan pekerja baru juga perlu membuat iklan serta menanggung pembelanjaan kebajikan pekerja, antaranya kos rawatan kesihatan pekerja. Dan 7-Eleven juga terpaksa berdepan dengan kos perbelanjaan yang tinggi jika pekerja beralih ke tempat kerja lain. Justru itu, 7-Eleven perlu menganalisis terlebih dahulu kos-kos yang mungkin dihadapi supaya strategi yang dilaksanakan dapat berdaya saing dan dalam bidang perucitan di Malaysia khususnya. Di samping itu juga, kelemahan yang dihadapi oleh 7-Eleven di Malaysia juga terdapat setengah cawangan 7-Eleven mempunyai penyediaan dan kawalan yang longgar seperti harga sebenar barangan yang dijual. Hal ini menunjukkan pekerja 7-Eleven tidak membuat semakan harga terlebih dahulu. Selain itu, terdapat beberapa cawangan 7-Eleven yang kurang selamat berikutan. Terdapat banyak laporan mengenai kejadian rompakan dan kejadian samun yang berlaku di dalam kedai 7-Eleven, terutamanya ketika ketiadaan pelanggan, iaitu pada waktu tengah malam. Peluang dan ancaman 7-Eleven. Peluang yang pertama di 7-Eleven, penghempusilan dalam perniagaan. Syarikat 7-Eleven sentiasa menjaga imej dan meningkatkan imej mereka supaya pembeli tertarik dengan kedai mereka. Peluang yang kedua, kepagian berangan. 7-Eleven sentiasa memasukkan barangan di dalam syarikat mereka dengan pelbagai produk seperti sejuk beku, makanan segera dan barangan runcit. Peluang yang ketiga, perkembangan teknologi. Seiring dengan teknologi industri 4.0, syarikat sentiasa mengupdate aplikasi mereka di Android dan Apple Store untuk menarik minat pembeli membeli di dalam atas talian. 7-Eleven bekerjasama dengan syarikat Pepanda. Peluang yang keempat, masa operasi. 7-Eleven operasi selama 24 jam sehari. Ini memberi peluang kepada mereka untuk menarik pengguna. Peluang yang kelima, monopoli pasaran tempatan. Syarikat sentiasa mencari peluang-peluang baru untuk membuka 7-Eleven di mana mereka sentiasa peka dengan pesaing-pesaing utama mereka. 7-Eleven menyasarkan kawasan yang memudahkan pengguna mencari kedai mereka.
Sekian, terima kasih. Ancaman 7-Eleven. Pertama, pesaing dalam industri. Pendatang baru merupakan pesaing dan pencabar kepada 7-Eleven. 7-Eleven sentiasa mengkaji ancaman pendatang baru bagi kekal terus relevan dalam pasaran untuk menarik minat pengguna untuk membeli di kedai mereka. Ancaman yang kedua, dasar polisi dan ekonomi semasa. Kestabilan politik merupakan elemen utama untuk mencapai dan mengembangkan keuntungan syarikat. Bila mana keadaan ekonomi yang tidak stabil menyukarkan 7-Eleven membuat pinjaman. Nombor 3, kuasa pembeli. Kuasa pembeli merupakan satu cabaran baru bagi 7-Eleven di mana pesaing-pesaing utama merupakan pesaing 7-Eleven di mana kuasa membeli mereka, jika 7-Eleven tidak menawarkan harga yang berpatutan, kuasa pembeli ini boleh membeli di pesaing-pesaing 7-Eleven. Itu antara ancaman yang dihadapi oleh 7-Eleven. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nik Muhammad Kamil bin Mustafa, nombor metrik 290205 dari PJJ Pusat Kuantan. Hari ini saya akan membentangkan hala tuju serta masa depan 7-Eleven. Yang pertama, 7-Eleven telah pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan seperti pembayaran melalui Razorpay, perkhidmatan e-wallet dan khidmat pembayaran bil utility. Yang kedua, 7-Eleven telah membuka cawangan baru 7-Eleven di seluruh Malaysia di mana ia dapat membuka peluang pekerja dan membasmi pengangguran dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, 7-Eleven telah mewujudkan aplikasi My7E di mana pelanggan boleh membuat pembelian dan pembayaran secara online. Pelanggan juga dapat mengunjungi cawangan paling terdekat dengan menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir, pelanggan dapat melihat promosi terkini harga barangan yang berpatutan. Untuk cadangan dan strategi sesuai bagi 7-Eleven, yang pertama, menumpukan kepada pelanggan yang berpendapatan sederhana seperti golongan B40. Yang kedua, mempraktikkan perkhidmatan yang lebih mesra pelanggan seperti delivery atau penghantaran terus. Ketiga, mewujudkan program setia pelanggan seperti kad keahlian kepada setiap pelanggan. Keempat, meningkatkan strategi pemasaran seperti promosi barangan mingguan. Kelima, menggalakkan pekerja lebih mesra pelanggan sentiasa berkomunikasi dengan pelanggannya. Keenam, menyediakan sistem dan kaunter bayaran yang mesra pelanggan kepada golongan tertentu seperti golongan OKU, wanita mengandung, kanak-kanak dan warga emas. Secara rumusannya, industri peruncitan merupakan satu industri yang banyak memberi dimensi baru dalam perniagaan dalam meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat setempat. 7-Eleven sebagai peruncit besar, ia memberi kesan kepada pengguna, peniaga runcit, pembekal dan sebagainya. 7-Eleven juga dapat menembusi pasaran tempatan di mana ia memberi impak kepada peniaga tempatan untuk berdaya saing dalam industri peruncitan agar tidak ketinggalan dalam pasaran global.